بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni? فضرب بيده على منكبي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berkata, kata Abu Dzar, aku kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Tak maukah kamu guna saya? Ini ceritanya seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia menceritakan pengalaman dia dengan Nabi. Abu Dzar pada satu hari dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Dia kata, ya Rasulullah, kamu tak maukah guna saya ni? Maksudnya, tak maukah kamu lantik saya untuk jadi apa-apa jawatan dalam pemerintahan kamu? Begitu. Nabi memerintah Madinah. Maka Abu Dzar, dia mai jumpa Nabi, dia tawarkan diri dia untuk dilantik oleh Nabi untuk nak pegang apa-apa jawatan di Madinah pada masa itu. Maka dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, kamu tak maukah guna aku ni? Kamu tak maukah lantik aku bagi pegang apa-apa jawatan dalam kerajaan Madinah ni? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Kata Abu Dzar, bila dia kata macam tu, Nabi SAW tepuk belakang dia. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, ya Aba Dzar, innaka dha'if. Nabi tepuk belakang dia. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Dzar, kamu ni lemah. Innaka dha'if, sesungguhnya kamu ni lemah. Wa innaha amanah, sedangkan jawatan ni satu amanah. Nabi kata kat dia, bukan aku tak mau lantik kamu, tapi aku nampak kalau aku lantik kamu, dia jadi susah dekat kamu kerana kamu lemah, kamu tak mampu untuk nak pikul jawatan yang besar itu. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Nabi kata, sesungguhnya jawatan ini pada hari kiamat esok akan menjadikan kamu hina dan akan menjadikan kamu menyesal. Nabi kata, atas dunia ni ramai orang syok,
bila ada jawatan, ramai orang syok bila pangkat tinggi, ramai orang susah payah nak jatuhkan orang lain kerana nak ke tempat tu. Tapi Nabi SAW kata, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Nabi kata, tapi aku nak bagi tahu dekat kamu semua, jawatan ni di hari akhirat itu akan menyebabkan kamu jadi hina dan akan menyebabkan kamu jadi manusia yang menyesal. Di hari akhirat itu, apabila Allah Subhanahu wa taala tengok balik apa kita buat dengan jawatan yang Tuhan bagi kat kita atas dunia ni, didapati kita tak memenuhi kehendak jawatan itu. Pada masa tu kita dihina oleh Allah. Jawatan hang mau, kerja hang tak buat. Jawatan hang nak, amanah daripada jawatan itu kamu tak mampu nak tunai. Dengan kerana itu, kamu pada hari akhirat, Nabi kata khizyun, kamu jadi hina di depan Allah. Wan nadamah, dan ketika itu kamu jadi manusia yang cukup menyesal. Menyesal, silap aku dulu jadi terima jawatan tu. Silap aku. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Nabi kata, melainkan orang yang menerima amanah jawatan lalu diambilnya amanah itu dan disempurnakan hak-hak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar Al-Khattab terima jawatan untuk jadi khalifah. Setelah wafat Nabi SAW, naik Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memerintah 2 tahun saja, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terima jawatan itu. Tapi tuan-tuan, kita baca cerita macam mana Sayyidina Umar sewaktu dia jadi khalifah. Tak boleh pejam mata nak tidur di rumah kerana mengenangkan rakyat yang susah. Sayyidina Umar Al-Khattab sewaktu semua orang duduk tidur lena di rumah, dia berjalan tengah malam round di celah-celah rumah rakyat dia kerana nak pastikan tidak ada rakyat dia yang lapar, tak ada benda nak makan. Kalau mau jadi khalifah, kena jadi macam Sayyidina Umar. Maka amanah itu, maka jawatan itu satu amanah. Maka amanah itu orang yang pegang dia mesti tunai. Kalau sekiranya manusia tak boleh nak tunai kehendak amanah itu, Nabi SAW kata, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Hari kiamat esok, kamu akan dihina kerana jawatan kamu. Dan kamu akan jadi manusia yang sangat menyesal di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan orang yang boleh menyempurnakan hak-hak amanah itu. Wa addallazi alaihi fiha. Dan orang yang boleh tunaikan amanah itu dengan cara yang sepatutnya. Dia selamat, dia tidak menyesal dan dia tidak akan dihina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya kamu sama sangat dengan jawatan ketua. Nabi kata macam tu. Nabi kata, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kamu semua ni, semua kamu tamak, teringin, mimpi-mimpi nak jadi ketua. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nabi kata, kamu pasti akan menjadi manusia menyesal pada hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'al al-imara fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alah wa'inta 'alayha
Wa in u'titaha an mas'alah wukilta ilaiha. Wa idza halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Atau kama qala muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah bagi nasihat pada dia. Abdurrahman bin Samurah ni dia kata Nabi pernah nasihat dia. Nabi mai kat dia, Nabi kata, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Nabi mai kat dia, Nabi nampak dia ni ada cita-cita teringin nak jadi ketua. Nabi ni dia very observant, dia perhati tengok sahabat-sahabat dia. Nabi tahu seorang sahabat dengan seorang sahabat yang lain macam mana dia perhati. Nabi kenal. Macam kita dengan anak-anak kita lah, kita tahu anak kita hak sulung kecenderungan dia kok mana, anak kita nombor 2 cenderung belah mana, anak kita nombor 3 macam mana. Kita kenal anak-anak kita ni pasal anak kita. Nabi SAW dia kenal sahabat-sahabat dia. Dia tengok seorang sahabat dengan seorang sahabat dia kenal. Kawan ni macam mana, kawan ni macam mana dan sebagainya. Bila mai Abu Zar tanya dia, ya Rasulullah, tak ada ke cadang nak bagi apa-apa jawatan dekat aku? Dia terus potong buang cita-cita Abu Zar ini. Sedangkan Abu Zar bukan nak jadi ketua. Abu Zar cuma teringin nak berkhidmat untuk Islam. Tapi Nabi potong. Nabi kata kat dia, innaka dha'in. Kamu dha'in, kamu lemah, kamu tak sah jadi ketua. Kalau kamu jadi ketua, jawatan itu menyebabkan kamu menyesal di akhirat itu. Nabi potong. Nabi SAW satu orang manusia yang berbantukan wahyu daripada Allah. Maka Allah bagi tahu dekat Nabi apa benda, apa siapa dia, orang macam mana dan sebagainya. Allah bagi tahu semua dekat Nabi SAW. Abdurrahman bin Samurah ni, Nabi satu hari Nabi dipegang belakang dia. Nabi kata dekat dia, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Nabi kata kat dia, wahai Abdurrahman, kamu tak sah duk cita-cita nak jadi ketua. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alayha. Nabi kata, kalau sekiranya kamu diminta jadi ketua sedangkan kamu tak mau, tapi orang kata kamu layak jadi ketua, Allah akan bantu kamu. Nabi kata macam tu. Kita tak ada usaha, kita tak ada lobby, kita tak ada cubaan untuk nak suruh orang lantik kita bagi jadi ketua, tapi orang melihat kita layak jadi ketua. Kalau begitu keadaan dia, Nabi kata, wa'inta 'alaiha, Tuhan tolong kamu. Kamu tak cari penyakit, tapi orang kata kamu perlu memimpin masyarakat ini, Tuhan tolong kamu. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Nabi kata, tapi kalau sekiranya kamu dapat jawatan itu dengan usaha kamu minta, kamu nak jadi ketua, kamu rasa kecewa kalau kamu tak dapat jadi ketua, kalau kamu mempunyai perasaan yang macam tu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling daripada bagi pertolongan pada kamu. Tuhan tak suka kepada orang yang mengaku kata dia layak. Begitu. Wa idza halafta 'ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Nabi kata, kalau sekiranya kamu telah bersumpah terhadap satu-satu benda, lepas tu kamu nampak ada orang lain lebih layak daripada kamu lagi, maka bagilah dekat orang yang lebih layak. Dan oleh kerana kamu dah bersumpah, maka bayarlah kifarat sumpah itu. Begitu sekali Islam ajarkan kita. Kalau pada satu masa kita ni dilihat sebagai orang paling layak, orang dah angkat kita dah jadi ketua, tak lama lepas tu kita rasa, kita boleh tahu kita ni layak ke tak layak. Kita tahu orang lain lebih layak ke tidak daripada kita. Kalau sekiranya kita rasa ada orang lain lebih layak daripada kita, bagi kat dia benda tu.
Dan kalau sekiranya kita dah bersumpah untuk nak menjalankan tugas, maka bayarlah kifarat sumpah. Kerana kita tarik balik sumpah tu dan kita bagi kepada orang yang kita rasa lebih layak. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah pandangan Islam terhadap soal jadi ketua. Ketua bukan sahaja merujuk kepada ketua negara. Bahkan ketua di peringkat daerah, di peringkat kampung, di peringkat semua sekali, jawatan itu janganlah dilobi dan dicari. Sebaliknya, biarlah jawatan itu dapat kepada orang yang mampu untuk nak menunaikan tuntutan dia. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca ni memberi pengajaran dan peringatan kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Muka surat 6. Muka surat 6. Masalah talak isteri ada berapa macam hukumnya. Pada malam ni kita nak tengok pula tentang suami menceraikan isteri. Menceraikan isteri ni dia ada beberapa hukum. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah berkata ashab kita, talak itu 4 bahagi. 1, haram. Yang kedua, makruh. Yang ketiga wajib. Dan yang keempat, sunat. Menceraikan isteri ini boleh jadi salah satu daripada 4 hukum ini. Kadang-kadang satu orang suami cerai isteri dia jadi haram. Kita dah baca dan contoh pada bulan lepas, iaitu di antaranya ialah apabila dia cerai isteri dalam keadaan isteri datang haid. Haram. Ataupun dia cerai isteri setelah isteri bersih daripada haid, kemudian dia jima isteri dia. Lepas dia jima isteri dia, dia cerai isteri dia. Haram. Dan satu lagi dia akan cerita kat kita sekali lagi. Malam ni dia nak detailkan pula lagi tentang hukum apabila suami menceraikan isteri ini. Kadang-kala hukumnya jadi haram, kadang-kala makruh, kadang-kala wajib, kadang-kala sunat. Yang pertama dia kata wajib. Maka wajib ditalakkan itu terrupa ia pada 2 rupa. Dan kedua-duanya pada 2 hukum. Ini yang kata suami wajib menceraikan isteri dia. Yang pertama dia kata apabila mengutus akan orang laki-laki, apabila mengutus akan orang laki isteri oleh qadi pada waktu berkelahi antara 2 laki isteri itu, dan difikirkan oleh qadi akan maslahah bertalak antara keduanya, nescaya wajib atas 2 laki isteri itu bertalak. Dia kata ini kes yang pertama. Wajib bercerai apabila suami dengan isteri bergaduh. Yang bergaduh mereka ni tak boleh orang nak tolong selesai dah. Sehinggalah kes bergaduh suami isteri ni dibawa ke depan qadi. Qadi ni tuan-tuan bukan mudah sebenarnya. Qadi ni nak lantik satu orang bagi jadi qadi ni bukan dengan jalan jawatan kosong dan interview. Qadi ni kalau zaman ulama-ulama besar dulu dilantik setelah dikenal pasti dia satu orang yang memang layak jadi qadi. Oh, bukan senang. Tuan-tuan tengok cerita imam-imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, Imam Abu Hanifah misalnya, semua ni ditawarkan untuk jadi qadi, tak mau. Umur tak sampai 10 tahun sudah hafaz Quran, hadisnya ratusan ribu hadis dia hafal daripada sanad dan matannya sekali. Ulama yang begitu punya hebat dari segi ilmuannya, dari segi waraknya, dari segi dihormati orangnya dan sebagainya, rasa tidak layak nak jadi qadi. Tak mau jadi qadi sampai dihukum sebat oleh khalifah. Khalifah sebat dia kerana dia tak mau terima jawatan untuk nak jadi qadi. Bila khalifah tanya dia, pasal apa kamu tak mau jadi qadi? Apa jawab Imam Hanbali? Dia kata kerana aku tak layak. Dia kata. Khalifah kata dekat dia, kalau kamu tak layak, siapa layak? Dia kata.
Kamu pergi tanya siapa pun dalam negara kita ni, kamu pergi tanya siapa pun, semua orang akan sebut nama kamu. Kamu layak. Kamu kata kamu tak layak. Kalau kamu tak layak, siapa layak? Khalifah kata. Khalifah geram, dia tak mau terima jawatan sebab ada belakang. Ini yang kata jawatan qadhi. Pasal apa ni ulama-ulama besar ni semua tak mau terima jawatan ni? Pasal apa? Pasal hadis tak kita baca awal tadi. Dia tak mau terima jawatan tu kerana dia rasa dia tak mampu nak memenuhi kehendak jawatan itu. Maka dia tak mau terima. Dia takut dia termasuk dalam golongan yang Nabi kata minta nak jadi ketua. Dia tak mau minta jadi ketua. Orang suruh pun haji boleh dia tepik. Tuan-tuan, betapa mulianya orang-orang yang dulu-dulu ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setelah dibawa kes berkeli laki bini ni ke depan qadhi yang cukup bagus ni, maka qadhi ni menilik kes ini dengan penjelasan daripada dua-dua pihak dan sebagainya. Akhirnya qadhi yang baik ni membuat keputusan kamu kena bercerai. Bila qadhi yang baik membuat keputusan kata kamu kena bercerai, maka bercerai pada ketika itu sudah wajib, dia kata. Maknanya apa? Maknanya nak boleh ke qadhi kata kamu patut bercerai ni, memang tak ada jalan dah kamu boleh baik. Begitu maksudnya. Kalau digagah juga nak jadi suami isteri, ada pihak yang akan mudarat. Begitu. Yang kedua, dia kata pada akdi yang merdeka, apabila lalu atasnya 4 bulan dan menuntut isterinya bertalak. Apabila lalu atasnya 4 bulan dan menuntut isterinya dengan haknya, maka tertegah dia daripada fi'ah dan talak itu. Maka yang asah di sisi kita, bahawa wajib atas qadhi mentalakkan akan satu talak raja'i. Yang ini biasalah bagi hamba yang menghadapi masalah tak boleh nak cara isteri dan sebagainya. Maka kalau terus juga jadi suami isteri, bawa mudarat, maka qadhi jatuh hukum kata kamu tidak patut lagi dah kekal sebagai suami isteri, maka ketika itu jadi wajib bercerai. Yang kedua, adapun talak yang makruh, maka iaitu jika ada hal antara dua laki isteri itu baik perjalanan, cukup sepakatnya, maka tiba-tiba ditalak oleh suaminya akan isteri itu, maka iaitu makruh. Dari ini makruh. Makruh maksud dia apa? Dia hidup elok-elok. Suami isteri hidup dalam semua rumah tangga yang cukup elok, tak ada masalah apa. Suami suka dekat isteri, isteri suka dekat suami, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba satu hari saja nak ceraikan isteri dia, makruh. Tuhan benci orang yang nak buat kerja macam ni. Dia elok-elok pasal apa nak cerai? Begitu. Dan ada pun talak yang ketiga, iaitu talak yang diharamkan, iaitu terupa dia pada 3 keadaan. Ini talak yang haram. Dia dalam 3 bentuk. Yang pertama, ditalakkan dalam haid dengan tiada diiwatnya dan tiada ditanya isterinya. Itu dia. Ini haram, dia kata. Yang pertama, isteri dalam haid, suami cerai. Perbuatan suami menceraikan isteri yang di dalam haid itu haram, tetapi talak jatuh. Ataupun dia kata yang kedua, perceraian itu dengan tiada diiwat. Maksudnya bukan cara huluk, bukan cara tebus talak. Tiada diiwat maksudnya cerai tak bayar. Cerai gitu aja, aku cerai kamu talak 1, aku cerai kamu talak 2, aku cerai kamu talak 3, begitu aja. Maka perceraian ketika isteri dalam haid ataupun perceraian dalam keadaan tiada iwat, tidak ada bayaran ganti rugi, dalam keadaan isteri datang haid pula lagi, haram perbuatan itu. Tapi kalau sekiranya cerai dengan cara khuluk ataupun dengan cara tebus talak, walaupun isteri dalam haid, maka hukumnya tidak haram. Dia lagu tu tebus talak. Pasal apa? Pasal orang perempuan, bila dia nak minta tebus talak ni, makna dia tak mau jumpa dah duduk dengan lelaki dia. Orang perempuan, kalau sampai tebus talak pun dia sanggup, maknanya dia memang tak boleh duduk dah dengan lelaki dia. Tebus talak maksudnya apa? Dia berunding dengan lelaki dia, dia suruh lelaki dia lepas dia. Lelaki dia kata, aku tak mau lepas hang. Dia kata, abang lepas saya. Kalau abang mau bayaran berapa, abang saya bayar. Bila dia kata abang mau berapa saya bayar, maka perceraian tak lagi ini dia nak jadi dengan cara tebus talak.
Maka tebus talak, suami letak. Dia kata, lalu ni, aku dulu nikah dengan hang 5,000 belanja. Lepas tu kenuri 3,000. Lepas tu dia jumlah. Dia kata, lalu ni 15,000 lah. Dia kata, hang boleh bayar kat aku 15,000, hang selamat jalan. Dia kata begitu. Isteri kata, tak apa. Dia balik pergi jumpa keluarga dia, berunding mai dan sebagainya, kucik duit, abang tolong kak, tolong adik, tolong sikit dan sebagainya, cukup 15,000. Pergi di depan kadi, buat cerai cara tebus talak. Nak duit 15,000, suami saya nak 15,000 untuk nak cerai saya. Nak duit 15,000, kadi tengok benda ni dan kadi sabitkan perceraian suami isteri ni dengan jalan tebus talak. Sekiranya perceraian berlaku secara tebus talak, walaupun isteri dalam haid, maka dia tidak jadi haram. Pasal apa? Pasal isteri mau supaya dia dibebaskan. Dia tak mau dah duduk dengan suami dia atas sebab-sebab yang tertentu. Maka tebus talak tidak menyebabkan perceraian itu jadi haram. Dia kata. Baik. Dan juga perceraian itu tak ditanya isteri. Maksudnya isteri tak minta cerai. Saja ya dia nak ceraikan isteri dia. Sedangkan isteri dalam keadaan haid. Maka hukumnya haram. Begitu. Baik, yang keduanya, yang kata cerai dengan talak yang haram ni, dia kata ditalakkan isteri dalam suci. Yang dijimak akan dia dahulu daripada nyata buntingnya. Isteri dia dalam keadaan suci, tidak datang haid. Tapi dia baru saja jimak isteri dia. Lepas jimak isteri dia, dia cerai isteri dia. Sedangkan tak tahu pun adakah jimak itu akan menyebabkan isteri bunting. Kemungkinan selepas dia cerai itu, tiba-tiba didapati isteri dia bunting, bawa anak dia. Maka dia telah menzalimi isteri dia. Isteri dia terpaksa bawa kandungan 9 bulan. Barulah nak boleh habis iddah dengan lahirkan anak. Perbuatan itu menyebabkan isteri dalam susah, maka perbuatan itu haram. Kalau dia cadang nak cerai isteri dia, tunggu isteri dia datang haid. Lepas habis haid dan sebagainya, jangan dijimak isterinya. Masa tu dia cerai. Maka pasti isteri dia tidak akan mengandung daripada anak dia. Begitu. Baik, dia kata yang ketiganya, apabila adalah di sisinya beberapa isteri, maka diberi giliran bagi sekaliannya. Ini kes yang nak jadi haram ni apabila satu orang laki-laki mempunyai ramai isteri. Maka dia buat giliran. Malam Isnin rumah isteri nombor 1, malam Selasa rumah isteri nombor 2, malam Rabu rumah isteri nombor 3 dan sebagainya. Maka jikalau belum disempurnakan giliran seorang daripadanya, tiba-tiba diberi talak akan dia sebelum dibayar gilirnya, maka ialah yang haram. Kira-kiranya malam ini malam turn bini nombor 3. Dia tak penuhi lagi giliran isteri nombor 3, tiba-tiba dia pergi rumah isteri tu, dia kata aku cerai. Dia kata, sedangkan giliran isteri nombor 3 belum dipenuhi lagi. Maka menceraikan isteri yang belum menerima giliran juga haram. Begitu. Dan ada pun misal yang dikatakan cerai sunat itu ialah, dia kata, iaitu apabila seorang isteri tiada mau memelihara diri daripada perkara keaiban, ataupun seorang daripada dua laki isteri, ataupun kedua-duanya sekali takut tidak tersempurnakan hukum Allah atau seumpamanya dengan sebab bersama-samaan keduanya, maka sunat antara keduanya bercerai. Dia kata, kalau sekiranya salah seorang jahat atau dua-dua pun jahat, tak ada guna mereka hidup sebagai suami isteri. Suami ni punya baik, nampak lebay dengan kepiah putih, dengan janggut nampak cantik, elok dan sebagainya, bini tak pakai kelumbung. Bini tak pakai kelumbung ni satu keaiban dalam agama. Aib. Apatah lagi tengok suami nampak very religious, suami nampak image itu image agama, isteri tak boleh tudung. Ini aib. Aib kena pada suami. Ataupun isteri punya bagus dengan pakai tudung ni, tak pernah tengok keluar tak pakai tudung dan sebagainya, nampak beragama isteri ni. Laki ni Allah yang mengetahui. Dengan seluar pendek ke sana sini, dengan waktu maghrib dia duduk tiba bola takraw lagi dan sebagainya, aib suami dia ni. Yang sekira-kira kalau dibiarkan rumah tangga ni berterusan pun nampak tak cantik. Ataupun dua-dua pun sama Allah.
Dua-dua pun sama. Pukul 8 malam dah duk main takraw tak konti lagi, yang bini tu gigit konti tepi kuat tu tunggu. Sama aja dua-dua orang sekali. Yang sekira-kira rumah tangga ni kalau diteruskan pun tak nampak kebajikan pada siapa-siapa. Suami pun tak ada kebajikan apa, isteri pun tak nampak kebaikan apa, anak-anak pun menjadi mangsa kepada mak bapak yang macam ni punya rupa. Maka sunat mereka ini bercerai sahaja. Mudah-mudahan hak laki ni bila bercerai ni jadi berubah dan dia pun jadi elok menikah dengan orang elok. Mudah-mudahan jadi begitu. Sebab apa? Kalau dibiar tidak nampak ada kebaikan kepada rumah tangga itu, maka ketika itu dia kata sunat mereka ini bercerai. Masalah dia kata talakkan isteri dengan 3 talak sekali, apa hukumnya? Dia bagi sedah 3 terus, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tiada haram mentalakkan isteri dengan 3 talak sekaligus di sisi kita Asy-Syafi'i. Tak haram, dia kata, tidak jadi haram. Tetapi yang lebih utamanya jangan begitu, bahkan ceraikan satu-satu. Kalau dia bagi sekali dekat isteri dia 3 sekali pun tidak haram, tapi agama tak apa suka macam ni. Pasal apa? Pasal tak bagi peluang. Marah dekat isteri, marah bagi 3 terus. Mana nak tahu selepas bagi 3 tu berasa silap, nak patah balik tak boleh dah. Dia jadi macam tu. Maka syarak kata kalau nak bercerai sangat pun, marah macam mana pun, satu-satu. Bagi satu dulu. Balik duduk di rumah seorang-seorang dulu. Renung-renungkan dulu mana lebih baik, berceraikan lebih baik ataupun jadi suami isteri kan lebih baik. Kalau selepas seminggu, selepas sebulan, selepas 2 bulan rasa silap dah bercerai ni, maka cerai talak satu masih boleh dirojok lagi. Maka jangan bubuh 3 sekaligus. Tapi kalau bubuh 3 sekaligus tidak haram, cumanya agama tak suka orang yang poros macam tu. Begitu. Maka dengan dia berkata Ahmad dan Abu Thur dan kata Malik dan Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan Al-Layth ialah bid'ah. Ada pendapat mengatakan itu bid'ah. Tidak pernah berlaku zaman tak pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda-benda macam tu. Baik, masalah dia kata quru' di dalam iddah itu bagaimana? Yang dalam Quran kata salasata quru'. Bila bercerai kena tunggu sampai 3 kali 3 quru'. 3 kali suci. Yang kata 3 quru' itu maksud dia apa? Itu maksudnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Malik dan yang muwafaqah akan keduanya, bahawasanya quru' di dalam iddah itu ialah suci perempuan daripada haidnya. Kerana bahawasanya Nabi SAW telah bersabda seperti dalam hadis pada masalah tadi, maka hendaklah talakkan dia di dalam suci. Jika dikehendaknya, maka itulah iddah yang disuruh Allah Ta'ala talakkan isteri-isterinya. Dan maklum bahawasanya Allah tiada suruh ia dengan memberi talak akan mereka itu adalah haid, bahkan diharamkannya lagi. Dia kata quru' itu suci. Satu orang suami marah ke isteri dia. Kalau dia nak cerai isteri dia, pastikan isteri dia tidak di dalam haid dan dia belum lagi menjimak isteri dia selepas isteri dia datang haid. Masa isteri dia datang haid jadi berkelahi, jangan cerai lagi masa tu. Tunggu sampai isteri dia suci daripada haid, dia cerai isteri dia masa tu. Dia cerai isteri dia masa tu. Maka suci itu dipanggil sekali suci. Lepas tu mai haid. Lepas tu mai suci, 2 kali suci. Lepas tu mai haid. Lepas tu mai suci, 3 kali suci. Masa suci kali yang ketiga belum habis iddah lagi. Kena tunggu sampai isteri dia datang haid yang keempat. Bila mai haid yang keempat, mai haid tu maka habis iddah. Itu. Jadi 3 kali suci dikira pada 3 kali suci yang lengkap, bukan 2 kali setengah, bukan. Jangan salah faham. Suci pertama, suci kedua,
suci ketiga. Masa suci ketiga tu lagi tak mai haid, lagi tu tak sempurna lagi. Salah tata quru, tak sempurna lagi. Tunggu sampai mai haid. Bila mai haid, barulah sempurna 3 kali suci. Baru dia boleh kahwin pula dengan orang lain. Ini yang dikatakan 3 kali suci mengikut yang diputuskan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab lain macam-macam cerita lah. Ada yang kata 3 kali haid. Dia kata salah satu quru' tu 3 kali haid. Ada mazhab kata 3 kali suci. Tapi suci pertama, suci kedua, masuk aja suci ketiga, dia kira okey dah. No. Imam Syafi'i kata kena complete suci ketiga, masuk haid pula, barulah habis haidah dia. Begitu ceritanya. Baik. Kemudian bawah tu, maka jika dikata orang beramil hadis itu saya baca. Yang tu dia nak omel cerita khilaf ulama. Sekali lagi bila kita baca tak pening. Tonton turun bawah. Dan telah kesalahan mereka itu pada quru' yang tersebut dalam Quran. Pada firman Allah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan bermula perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu, maka sentiasalah dia dengan sendirinya mereka itu, maka menantilah ia dengan sendiri mereka itu 3 kali quru'. Maka pada barang yang jadi habis dengan dia oleh iddah, maksudnya 3 kali suci baru habis iddah, maka kata Malik dan Syafi'i dan lainnya ialah suci daripada haid. Dan kata Abu Hanifah dan Al-Auza'i dan lainnya ialah haid. Nampak tak? Ini khilaf dia. Imam Syafi'i dia kata suci, tapi Imam Hanafi dia kata tak, dikira pada haid. Begitu. Maka ialah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan Ibni Mas'ud radhiyallahu anhum. Dan dengan dia berkata Al-Thawri dan Zufar dan Ishaq dan lain daripada ulama-ulama salaf. Maka ialah yang lebih asah daripada 2 riwayat Ahmad. Yang itu semua adalah khilaf ulama. Tuan-tuan buka muka sebelah. Buka muka sebelah. Muka surat 8, tengok perenggan yang kedua. Tengok perenggan yang kedua. Dan telah bersalah-salahan ulama yang berkata selesai iddah dengan suci itu. Masa manakah selesai iddahnya? Maka yang lebih asah di sisi kita, ayat ni mazhab Syafi'i. Tengok betul-betul. Bahawasanya dengan semata-mata melihat darah, kemudian daripada suci yang ketiga. Nampak dah? Suci pertama, kemudian suci kedua, kemudian suci ketiga. Kemudian daripada suci ketiga tu mai darah. Maksudnya haid kali yang keempat. Barulah dikira selesai iddah. Yang ni yang diputuskan dalam mazhab Syafi'i. Dan pada satu qaul tiada selesai iddah melainkan lalu haid itu sehari semalam, dia kata baru selesai iddah. Dia datang haid, lepas tu dia suci. Sebaik-baik saja dia suci, suami dia cerai dia. Bila suami dia cerai dia, suci itu dikira sekali suci. Lepas tu datang haid, lepas tu suci pula, itu suci 2. Lepas tu datang haid, lepas tu suci pula, itu suci yang ketiga. Masa suci ketiga tu iddah tak habis lagi, dia mati tak boleh kahwin dengan siapa-siapa lagi, sehinggalah datang haid pula. Bila datang haid pula tu barulah sabit 3 kali suci, dia kata. Dan ada setengah pendapat yang lebih berhati-hati. Dia kata setelah kata nampak darah, tak habis lagi haid, tak habis lagi tempoh suci dia, tak habis lagi tempoh iddah dia, dia kena tunggu haid sehari semalam. Confirm kata dia datang haid, barulah habis tempoh iddah dia, baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Ini pendapat yang lebih berhati-hati di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian bawah tu dia main balik lagi, khilaf lagi, tonton turun lagi nombor 10 bawah tu. Masalah dia kata talak isteri yang bunting, apa hukumnya? Ini pula dia cerai isteri dalam keadaan isteri sedang mengandung, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, pada hadis dalam masalah yang pertama itu dalil yang menunjukkan ada harus talak isteri yang sedang bunting, yang nyata buntingnya. Maksudnya apa? Harus. Boleh suami menceraikan isteri sedangkan isteri tengah mengandung. Maka ialah mazhab Syafi'i. Kata Ibnul Munzir, dan dengan dia berkata kebanyakan ulama, setengah daripada mereka itu Tawus dan Al-Hasan dan Ibnu Sirin dan Rabi'ah dan Hammad dan Abi Sulaiman dan Malik dan Ahmad dan Ishaq
dan Abu Thur dan Abu Ubaid. Kata Ibnul Munzir, dan dengan dia aku kata, dan dengan dia berkata setengah Al-Malikiyah. Maksudnya apa? Maksudnya boleh menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang mengandung. Boleh. Dan tempoh iddah bagi isteri yang mengandung yang diceraikan oleh suami ialah apabila dia melahirkan anak dia. Dia beranak aja, dia dah habis iddah dia. Dia dah boleh kahwin dengan orang lain. Dan kata setengah mereka itu haram. Ada setengah pendapat kata haram. Dan dihikayatkan Ibnul Munzir satu riwayat lain daripada Al-Hasan, bahawasanya berkata ia talakkan orang hamil itu makruh. Ada pula kata makruh. Kemudian mazhab Syafi'i dan orang yang muwafaqah dengan dia, bahawasanya harus bagi seorang itu talak isteri yang sedang bunting akan 3 talak dengan satu lafaz atau dengan beberapa lafaz yang berhubung dan di dalam waktu yang berlainan. Maka sekalian itu harus tiada bid'ah padanya. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia boleh menceraikan isteri sedangkan isteri tengah mengandung. Boleh. Tidak jadi salah. Dan kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf dijadikan antara 2 talak itu sebulan. Dia kata. Dan ada pendapat pula kata kalau nak cerai jangan pun 3 sekali. Dia kata biarlah berselang-selang sekurang-kurangnya tempoh sebulan begitu. Dia kata. Dan kata Malik dan Zufar dan Muhammad bin Al-Hasan tiada jatuh akhirnya lebih banyak daripada 1 sehingga beranak dia. Ada juga pendapat-pendapat yang tak popular ni. Dia kata kalau suami ceraikan isteri ketika isteri tengah mengandung, dia cerai talak 3, jatuh 1 aja. Dia kata tak jatuh lebih daripada 1. Pasal apa? Pasal isteri tengah mengandung tak patut bagi sampai 3 dekat dia. Ini pendapat-pendapat je. Tapi mazhab Syafi'i dia kata apa? Menceraikan isteri sedangkan isteri tengah mengandung, talak jatuh. Kalau bagi 3, jatuh 3. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik, kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini di sisi ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, bahawasanya talak sunnah itu ialah mentalakkan isteri hal keadaannya suci daripada jima. Ini macam kita kata tadi. Paling cantik kalau nak cerai isteri, biarlah isteri dalam keadaan suci, tidak haid dan dia bersih daripada jima. Itu saat yang paling sesuai kalau nak cerai. Tapi yang paling baik jangan ceraikan isteri. Begitu. Baik. Tuan-tuan tengok tajuk baru di bawah tu. Bab ma jaa fi ar-rajuli yutalliqu imra'atahu al-batta. Itu bab yang datang pada menyatakan laki-laki yang mentalak isterinya putus sama sekali. Ketahuilah saudaraku, ini satu perkara talak yang boleh jadi berlaku antara orang 2 laki isteri, iaitu di dalam berkelahi di antara keduanya, maka datang rampus maksud mai perumah. Berkelahi laki bini ni, kadang-kadang berkelahi ni boleh sampai ke peringkat dia jadi hilang pertimbangan, dia perumah. Dia marah kat bini dia ni, marah tak tahu macam mana kan, dia bagi 1000 sekali talak. Ni dia mai perumah. Dia geram tak tahu macam mana, dia kata lagu ni bini dia jawab, dia kata lagu ni bini dia jawab, dia tendang bangku bini dia tendang meja. Dia kata hang nak tunjuk something dengan aku, ingat aku bagi kat hang 1000 talak. Dia bagi sedih banyak macam tu. Suaminya menceraikan isterinya lalu berkata dia dengan jalan memuaskan hatinya. Dia kata anti taliqul batta. Dia kata artinya engkau tertalak putus sama sekali. Maksudnya aku cerai hang dengan talak 1000 kau tengok tak muka. Cucu puas hatilah. Kenonnya puas hati. Untuk marah ni puas hati ke? Mana boleh puas hati? Marah tak boleh puas hati. Marah tak boleh selesai. Segala benda tak selesai dengan marah. Kita marah kat anak kita mengamuk, kita buat macam-macam kat dia, kan selesai masalah. Puas hati sahaja. Anak tu macam tu juga. Marah kat bini, marah sampai sungguh-sungguh, sampai tak tahu nak buat apa, ambil televisi hapuk relay berderai habis semua, apa lagi tengok peti air tenang bagi terbalik bang. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Yang pertama dapat sakit kaki, yang kedua sakit hati lagi. Lepas tu kena pergi beli peti air baru pula. Marah tak selesai masalah.
Tapi ada orang bila bergaduh suami isteri ni, dia marah, dia buat kerja yang perangai ni, dia duk ingat nak bagi puas hati. Sebenarnya hati dia tak akan puas dengan apa yang dia buat. Baik, maka pada katanya sama sekali itu, apakah makna pada syarak? Kalau dia kata sedih, aku cerai hang talak 1000, ada tak kesan dia dari segi syarak? Begitu. Adakah maknanya tertalak putus sama sekali, yakni talak 1 serta tak mau rujuk, ataupun makna tertalak 3 sama sekali? Apa makna dia? Bila kata aku cerai hang, aku tak mau tengok dah muka hang, aku cerai hang 1000, apa kesan dia dari segi syarak? Dia kata sebenarnya telah berlaku zaman Nabi kita SAW. Ada hayatnya sebagai cerai di atas itu. Zaman Nabi biasa jadi sahabat, dia main perungih, dia buat kerja macam ni. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Rukanah qal ataitu Nabi SAW faqultu ya Rasulullah inni talaqtu imra'ati al-battah. Diriwayatkan berseorang sahabat Nabi SAW, nama dia Rukanah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah datang aku kepada Nabi SAW kerana aku mau tanya satu perkara yang berlaku antara aku dan isteri aku. Ni seorang sahabat Nabi, nama dia Rukanah. Rukanah ni laki-laki. Dia pergi jumpa Nabi kerana nak tanya Nabi satu hal berkaitan dengan dia dan isteri dia. Iaitu telah berlaku perceraian di antara kami, dia kata. Dan aku ceraikan dia dengan talak yang putus. Makna cerai habis dah, tak mau dah. Bila sampai aku di hadapan Nabi SAW, maka aku pun menyeru akan dia dengan kataku, ya Rasulullah, bahawasanya hamba telah memberi talak akan isteri hamba, putus sama sekali. Apa hukumnya ya Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah cerai dah bini aku. Aku cerai ni, aku tak mau tengok dah muka dia. Tak ada apa dah antara aku dengan dia. Tak ada rojok dah dengan dia ni. Apa hukum apa yang aku kata ni ya Rasulullah? Bila didengar oleh Nabi akan pertanyaan itu, maka Nabi pun bersabda, faqala ma aralta biha qultu wahidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi. Qultu wallahi. Qala fahuwa ma aradta. Maksudnya maka sabda Nabi SAW, apakah kamu kehendak memberi talak yang demikian itu? Talak 1 ataupun nak bagi lebih? Dia pergi kata kat bini dia, aku cerai, aku tak mau tengok dah muka hang, hampir melingkuk dah, aku tak mau dah kan. Cara cakap tu macam tak mau dah, tak ada apa dah dia dengan bini dia lepas ni. Tapi dia tak sebut talak 2, talak 3, talak 1, talak 1000, talak apa, dia tak sebut. Dia pergi kata, aku tak mau dah kan, hampir lah, aku tak mau tengok dah muka kita ni, tak ada apa dah, lepas ni aku tak mau jadi apa dah kan. Dia kata begitu. Tapi tak sebut berapa. Maka dia pergi tanya Nabi SAW. Bila dia tanya Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, adakah hendak memberi ia talak 1 ataupun lebih? Bila hang kata begitu, hang duk cadang nak bagi talak berapa kat dia? Nabi tanya. Maka jawab Rukanah, hamba kehendak ya Rasulullah memberi ia talak 1 saja. Dia kata walaupun saya cakap begitu, tapi saya bermaksud 1 saja. Saya kata kat dia, sudahlah aku tak mau dah kan, hampir berambut aku tak mau tengok dah muka hang, hang tak akan nak jadi bini aku dah lepas ni, sudahlah, belah lah, apa semua, macam-macam jumpa sekarang. Nabi kata, apa maksud kamu bila kamu kata begitu? Ada kamu bermaksud talak 1 ataupun berapa talak kamu nak bagi kat dia? Jawab Rukanah, dia kata, aku maksud 1 saja. Maka sabda Nabi, bersumpah kamu dengan nama Allah, wallahi, jika sebetulnya kamu niat memberi talak 1. Maka kata Rukanah, wallahi ya Rasulullah, hamba niat talak 1. Nabi kata, betul ni, hang niat 1 talak aja. Dia kata betul. Nabi kata, kalau betul, sumpah wallahi. Dia pun sumpah, wallahi, aku memang niat talak 1 aja. Dia kata begitu. Bila didengar Nabi akan kata yang demikian, maka bersabda Nabi, maka ialah seperti kehendak kamu. Nabi kata, kalau begitu, jatuh 1 aja lah. Nabi kata. Nampak tak? Ini maksud dia apa ni? Maksudnya ialah talak secara sindiran, secara tidak jelas. Kalau dia sebut
2 ke 3 ke 1000 ke sejuta ke apa ke, jatuh 3. Tapi kalau dia sebut kata aku tak mau dah, hang dengan aku tak ada nak baik dah lepas ni, dia kata begitu. Hang dengan aku ni tak mungkin baik dah, aku tak kebulung dah dekat hang, hampir belah lah hang, kalau mai aku bagi penyepak. Oh dia geram ni kan, geram punya pasal ni, marah kat bini sampai macam tu. Hang tak ada main merayu kat aku lepas ni, hang teriak ayam mata darah, buku tak mau dah, hang pupu, tapi tak sebut 2 ke 3 ke apa, tak sebut. Tapi cara cakap tu macam tak mungkin dah nak boleh baik balik. Rukanah ni pergi kata kat isteri dia macam tu. Lepas tu balik-balik fikir pula, aku kata lepas tu jatuh berapa? Pergi tanya Nabi. Bila tanya Nabi, Nabi tanya dia balik. Nabi kata masa kamu duk kata kat dia macam-macam tu, kamu duk ingat dalam hati nak cerai dia talak berapa? Dia kata duk ingat satu lah. Nabi kata betul, kalau betul kamu sumpah, wallahi kamu ingat memang talak satu yang kamu nak bagi kat dia. Dia pun sumpah, wallahi, dia kata saya niat satu aja. Nabi kata kalau betul jatuh satu aja. Nabi kata. Tak boleh bohong. Tentang benar ni tak boleh bohong. Kalau bohong, yang pertama sumpah wallahi tu, kalau pemohong dah jadi satu masalah ke dia. Yang kedua pula, kalau dia pemohong, dia bohong Tuhan dan dia bohong diri sendiri. Tuan-tuan, benda ni duk jadi dalam masalah kita hari ni. Jadi ni banyak ni dalam kisah ta'lim, banyak jadi macam ni. Dia kata kat bini dia radang, tiap kali balik rumah bini tak ada rumah. Dia marah kat bini dia kata hang ni apa ni, dia kata ni hampir tak pernah duduk di rumah. Aku balik bila pun hang tak ada rumah, hang duduk pergi mana? Dia kata. Bini dia kata Allah tak pergi ke mana, pergi rumah mereka aja duduk sembang aja. Bini ni dia kata aku nak beritahu kau lagi sekali, kalau aku balik hang tak ada di rumah, jatuh talak. Dia kata ni kau lelaki jenis macam ni. Kawan ni dia ahli mesyuarat. Esok balik tak ada juga. Nak duduk mesyuarat di rumah siapa pula no. Balik mai tak ada juga. Laki sampai di rumah dia tak ada juga. Laki kata hampir mana kemarin aku dah kata dah hang jangan duk pergi ke mana, ya hampir pasal apa? Allah dia kata memang kadang tak pergi dia pun mai panggil dah, dia kata. Laki pun tak mengaji agama, bini pun tak tahu apa, dia hinggap kira habis tentu lah, tak ada apa-apa lah. Di sisi syarak jatuh dah satu. Pasal apa? Pasal itu dia panggil cerai lafaz ta'liq. Hang keluar pada rumah lagi sekali aku balik, hang tak ada di rumah, jatuh satu. Itu lafaz ta'liq. Dia syaratkan Allah akan jatuh kalau tak ada di rumah. Kalau tak ada, jatuh. Dalam masyarakat kita tuan-tuan, tak tahu berapa banyak lah ada jatuh talak jalan macam ni. Tak tahu berapa banyak. Sehinggalah satu hari isteri ni main mengaji di masjid, main mengaji agama, mengaji dengar-dengar pun. Oh dia kata tak boleh. Oh dia kata laki dia duk kata lebih daripada 50 kali dah. Pasal dia hari-hari pergi mesyuarat rumah orang. Laki pun hari-hari balik duk kata macam tu. Dia kata 50 kali lebih dah dia dengan laki dia. Alamak, dia kata ni macam mana ni? Dia duk susah hati. Dia balik abang. Kat lelaki dia kata, abang selalu duk kata kat saya, kalau abang balik saya tak ada di rumah jatuh talak. Abang duk kata kat saya, tiap-tiap kali pun abang balik saya tak ada. Talak duduk jatuh abang. Kita ni jadi lugu mana lah ni? Lelaki dia kata, jadi lugu mana jadi bini aku? Kawan tak mengaji. Orang tak mengaji. Dan dia bukan ada takut apa. Dia takut apa. Dia kata jadi lugu mana? Dia kata jadi bini aku. Dia gelak. Bini ni polis kata, dia ni dan bini ni bila lelaki pergi kerja mula duk cari nombor telefon ustaz tu, cari nombor telefon ustaz ni, duk telefon tanya, ustaz ni saya nak tanya sikit ni, kalau suami saya kata lagu ni, dia kata kat saya kalau dia balik kerja saya tak ada di rumah, jatuh talak. Saya memang saya selalu keluar tu, kira lagu mana ustaz? Ustaz ni kata jatuh. Itu kalau dah lebih daripada 3 kali jadi lagu mana? Ustaz ni kata jatuh. Tiap-tiap kali keluar jatuh. Allah, dia kata saya abang kat suami saya, dia duduk gelak-gelak main aja. Oh tak boleh lah. Kamu kena abang juga lah kat dia. Tak boleh lah tu. Kamu duduk. La ilaha illallah. Kamu duduk jadilah macam suami isteri, sedangkan kamu ni dah cerai lebih 3 kali dah.
Yang ustaz ni kata lagu tu. Isteri duk susah hati. Balik tu kata lagi kat suami dia, kata, abang sungguh abang saya telefon tanya dah. Oh, aku pergi kerja duk telefon orang tua ni, dia marah abang lain pula. Yang isteri nak cakap abang lain, dia pergi buat cakap abang lain. Lepas tu dia jadi raplah. Orang perempuan, tuan-tuan, dia bukan boleh. Jadi dia main raplah. Satu benda dia duk fikir tak selesai, dia duk fikir tak selesai, dia duk fikir tak selesai, jadi sewel lah. Dan lagi dia tomeh apa semua gulai, tomeh pakai rentung dengan belanga-belanga lagu tu je. Ni kepala duk fikir ni dia dengan suami dia macam mana. Lepas tu tengok anak-anak ni dia duk fikir. Orang perempuan dia duk fikir, tengok anak-anak ni, dia kata yang ni anak zina, yang ni anak, dia melarat lah, dia melarat. Banyak tuan-tuan kes macam ni jadi. Punca dia daripada tak mengaji agama dia. Dia tengok anak dia, dia kata yang ni anak zina, tengok yang ni anak zina, dia kata dia duk rasa dia jadi serabut. Bila serabut, yang suami ni pula dia buat pergi berubat kat rumah pula. Dia jadi lagi rosak. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Akhirnya dia fikir dengan pejabat kadi macam manakah, kadi pun keluar surat panggil suami ni mai di pejabat. Suami pun turun biras tapi marah kat bini dia, apa hang ni, dia kata. Hidup cari pasal buat bagi susah, benda tak ada apa-apa yang nanti cari pasal dia duduk marah kat bini dia. Sepanjang jalan nak pergi pejabat kadi tu dia duduk marah bini dia. Aku kerja ni hantar dah ni, aku terpaksa ambil cuti hari ni semata-mata kena hang punya pasal. Dia kata bini dia punya pasal. Bila sampai depan kadi, kadi akan tanya pada ni, kadi kata betul ke encik? Isteri encik mai buat laporan, kata encik duk sebut lafaz taklid dekat dia banyak kali dah. Betul ke encik duk sebut ni? Apa suami jawab depan kadi? Dia kata tak. Dia tak pernah kata, dia ni merepek lah, saya tak pernah kata. Dia tak. Walhal dia kata ke tak? Dia kata lebih pada 50 kali dah. Dia dah tahu dah ni, dah pergi duduk depan kadi ni, dia tahu kalau dia kata betul, akibat dia akan dipisahkan daripada isteri dia. Kadi akan pasrah nikah mereka ni. Pasal apa? Pasal dah sabit dah perceraian antara mereka ni dengan jalan taklid. Pasal apa? Pasal dua-dua pihak mengaku taklid berlaku. Jadi dia tak mau nak ambil risiko hilang isteri ni, maka dia kata apa? Dia kata tak. Kadi kata, encik benda ni jangan buat main-main, benda ni hukum encik. Kalau encik tipu Tuhan, encik tipu diri sendiri. Encik hidup dengan isteri encik, hidup dalam keadaan berdosa. Saya tak kata. Dia kata jangan duk paksa saya suruh kata. Dia marah tadi pula. Tuan-tuan tahu dalam dunia kita ni apa ramai orang tak heran kepada undang-undang ni, berapa ramai tu ada. Undang-undang manusia ada tak heran, tak apa, dia tak heran undang-undang Tuhan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya, ini yang berlaku dalam masyarakat ni. Takut. Bila berlaku macam ni takut. Baik Rukanah ni dia dah jadi macam tu. Dia dah marah dekat isteri dia dah cukup-cukup habis-habisan. Dia kata kat isteri dia tak mungkin dah antara kita ni boleh jadi suami isteri balik dan sebagainya. Cuma tak sebut berapa talak. Bila pergi dekat Nabi suruh sumpah. Yang mengatakan kamu kata tu maksud kamu cerai talak satu. Dia pun sumpah. Nabi kata kalau begitu yang jatuh hanyalah satu talak. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Dan telah aku tanya akan Muhammad daripada ini hadis dan kata dia idhtirah. Dan diriwayat orang daripada Ikrimah, daripada Ibni Abbas bahwasanya Rukanah telah mentalak isterinya 3 talak. Ada juga riwayat kata dia cerai talak 3. Maka telah bersalah-salahan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lainnya daripada mereka itu pada talak putus sama sekali itu. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab bahwasanya dijadikan talak dengan putus sama sekali itu talak satu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya telah dijadikan akan dia 3 talak. Ini semua khilaf-khilaf ulama, tuan-tuan. Dalam kes yang macam ni, dalam kes yang macam ni telah berlaku khilaf ulama pada dia. Tuan-tuan tengok bawah sekali dia kata, dan telah berkata Imam Syafi'i, jika diniatkan oleh orang yang memberi talak itu satu talak, maka jadilah ia talak satu yang boleh suami itu rujuk. Dan jika diniatkannya 2, maka talaknya jatuh 2. Dan jika diniatkannya talak 3, maka ia menjadi 3. Dia kesimpulan dia begitu. Ini dia panggil cerai dengan jalan sindiran. Dia tak sebut berapa, dia tak jelas dengan lafaz yang tidak sarih. Dia sebut begitu saja. Banyaklah kalau kita nak bawa contoh, banyaklah. Dia kata ambil balik orang Ma'ang.
Aku menyampah tengok muka hang, dia kata lagu tu. Isteri ni bila suami kata lagu tu, isteri ni duk ingat dia kata kat aku tadi hang pergi balik rumah mak hang, aku menyampah tengok muka hang. Apa maksud dia? Adakah maksud dia menyampah saja ataupun maksud dia cerai saya? Isteri dalam dilemma. Maka kes ni isteri bawa ke pejabat qadi. Qadi akan panggil suami ni mai, qadi akan tanya, kamu kata dekat isteri kamu menyampah kat dia, kamu suruh dia balik rumah mak dia, betul ke tak betul? Suami akan kata betul. Apa maksud kamu suruh isteri kamu balik rumah mak dia dan kamu menyampah kat dia? Dia kata maksud saya menyampah lah. Adakah kamu bermaksud kamu nak ceraikan dia? Dia kata tak, saya tak maksud nak cerai dia, cuma saya menyampah tengok dia, suruh dia balik rumah mak dia sah. Bagi hilang menyampah, main balik lah. Suami ni pun lawyer tak terpercaya juga, dijawab lagu tu. Maka qadi wajib kata dekat dia, baiklah kalau macam tu kamu sumpah dengan nama Allah, kamu tidak berniat nak menceraikan dia. Dia kata wallahi saya tak ada niat cerai dia. Maka kena pegang cakap dia. Kalau dia bohong, dia dengan Tuhan. Banyak jadi kes macam ni pun. Banyaklah lafaz yang tidak sarih ni, yang tak terang ni. Dia kata aku meluat betul ke hang, dia kata hampir melengkuk lah. Terus saya duduk rumah aku cakap macam tu. Tu maksud apa tu? Suami dengan Tuhan saja yang tahu apa maksud dia cakap. Tuhan tahulah apa maksud dia. Dia sendiri tahu. Kalau maksud dia aku benci ke hang, aku nak cerai hang. Kalau dia maksud cerai, talak jatuh. Tapi kalau dia maksud cerai, lepas itu dia kata tak, dia tak bermaksud cerai. Di sisi Allah, talak jatuh satu. Walaupun di pejabat qadi tidak rekod kata dah jatuh satu, tapi Tuhan sudah rekod talak jatuh satu. Agak-agak benda-benda macam ni, dia menguji amanah kita dengan Tuhan. Takat mana kita amanah dengan Tuhan? Takat mana kita amanah? Kalau kita amanah dengan Tuhan, kita tak berani nak buat benda-benda yang macam ni. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa amruki biyadik. Tajuk lepas ni dia nak cerita tentang suami sudah bagi power dekat isteri untuk cerai. Ni dahsyat juga. Bini ni mulut tak elok. Ada selisih faham sikit, minta cerai. Bini ni tak berkenan sikit, kecil hati sikit, cemburu sikit, tak puas hati ke apa ke sikit. Payah-payah abang cerai abang saya lah. Payah-payah abang pergi cari orang lain lah. Payah-payah abang hantar saya balik rumah mak saya lah. Jenis mulut macam tu. Suami ni pula dia pun tak larat dengar dah dia ni karut. Dia minta banyak kali sangat. Dia tak cerai. Tapi dia kata kat isteri dia. Dia kata lah ni aku bagi kat hang. Hang nak talak berapa hang sebut. Ini tajuk bulan depan ni. Ada tak jadi benda macam ni dalam masyarakat? Ada juga. Mau sangat. Dia kata mau sangat. Hang sonok sangat kan jadi janda. Dia kata kat bini dia. Hang sonok sangat kan jadi janda. Isteri ni pun tengah duduk kembang kepala ni. Sonok tak sonok soal lain. Soalnya lah ni abang lepas abang saya. Saya tak mau dah duduk dengan abang. Dumai macam tu. Suami ni pula okey tak apa. Tak apa aku bagi kat hang. Hang mau berapa? Hang mau berapa? Dia kata hang mau 1, hang mau 3, hang mau 1000, hang mau berapa? Hang abang mai aku bagi. Dia kata lagu tu. Macam mana jadi? Bini pun dengar macam tu. Berapa pun boleh. 1 juta bagi kat saya. Dia kata. Macam mana? Ni macam mana nak jadi? Tuan-tuan, rupanya dalam agama ni ada perbahasan benda ni sampai macam ni. Nampak tak Islam ni? Yang kata Islam ni cukup cantik. Cukup cantik. Semua benda ada disentuh oleh Islam. Bak rumah tangga saja ni, daripada nak mula menikah tu Islam tunjuk cara dia. Daripada nak mula menikah, nak pilih orang macam mana, semua agama dah bagi garis panduan. Sampai dah menikah dah, nak hidup dalam rumah tangga macam mana Islam bagi. Dalam Quran, dalam hadis bagi tahu semua mai kat kita. Dah hidup dalam rumah tangga, berkeluarga, dapat anak semua, nak buat macam mana Islam bagi. Daripada hari mak mula mengandung tu, apa yang mak mengandung perlu buat, Islam bagi garis panduan.
Sampailah pada hari anak dilahirkan keluar daripada perut mak ni, nak buat apa ke anak tu? Islam tunjuk mereka kita. Dah sampai anak tu ada depan kita, anak makin membesar, apa kita nak kena ajak dekat anak ni? Islam bagi kita satu-satu kat kita. Nak makan, nak bismillah, apa semua Islam bagi tahu. Sampai Nabi SAW dengan anak tiri dia. Anak tiri dia, Nabi nak makan dengan anak tiri, Nabi ajak anak tiri dia. Kul bismillah. Makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan kamu. Islam bagi tahu kat kita benda ni semua. Sampailah anak ni jadi besar, jadi apa, semua Islam bagi tahu. Sampai kita pula tadi menikah ni, nak pergi menikah anak pula nak buat macam mana, Islam bagi tahu. Sampailah katalah macam mana tapi jadi tak kena, tak sesuai dan sebagainya, nak bercerai, macam mana cara bercerai elok, Islam bagi tahu. Sampai dah lepas bercerai, apa nak buat, bercerai talak satu, apa suami kena tunaikan, cerai talak tiga, macam mana, apa suami kena bagi, perlu tak bagi rumah, nafkah kena tanggung ke tak, semua Islam bagi tahu. Ada cerita tuan-tuan, nafkah ni pun ada cerita. Kalau cerai talak tiga, adakah suami bertanggungjawab bagi rumah dekat isteri yang dicerai talak tiga? Adakah suami bertanggungjawab bagi makan minum kepada isteri yang dicerai talak tiga? Semua Islam bagi tahu. Sampai dah lepas selesai bercerai dan sebagainya, sampai jadi mati dan sebagainya, harta pesaka pula nak ikut mana, semua Islam bagi tahu. Daripada sebesar-besar benda sampailah sekecil-kecil benda, Islam bagi tahu semua sekali. Tuan-tuan, kita aja mengaji tak habis. Tak dan tuan-tuan. Sebab Nabi kata, belajar ilmu ni daripada atas nui tu sampai ke liang lahat kita belajar. Sampai dah dekat nak mati dah, sampai mata duk liak-liak dah, duk tarik nafas macam ikan duk naik atas darat, duk tarik nafas nak mati tengok dah. Islam ajak lagi apa kita nak buat kat orang macam tu? Apa kita nak buat dekat orang macam tu yang suruh baca Yasin, orang nak mati tu nak baca, nak duduk tang mana? Islam bagi tahu. Dekat orang yang nak mati di telinga kanan ni nak talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah, Islam bagi tahu. Nak sebut la ilaha illallah tu dalam keadaan yang macam mana, Islam bagi tahu. Lepas tu nak sebut sekali ke, nak sebut tak berhenti-henti ke, macam mana ke, Islam bagi tahu. Dan kita kalau kita belajar, kita ambil tahu, kita tahu semua tentang kita buat apa pun bukan ikut orang, tapi kita buat ikut Nabi. Kita mau macam tu. Dalam masyarakat kita lah ni berapa banyak benda yang kita duk buat ikut orang, kita tak ikut Nabi. Orang yang kita ikut tu pun tak tahu dia ikut siapa. Sedangkan hadis Nabi duk ada di depan. Kalau kita ikut, sure dah kita ikut Nabi. Tapi orang hari ni kerana select dari segi knowledge, dari segi ilmu, dia tak mau ikut Nabi, dia nak ikut orang. Mengaji ni tujuan dia apa? Tujuan dia nak balik kepada ikut Nabi, bukan nak ikut orang. Ikut orang, kalau orang terjun, kita terjun sekali. Tapi kalau ikut Nabi, Nabi tentu dah tempat dia di syurga. Itu mengaji, itu yang kata mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi kat kita masa. Tentu tak ada masa pun tak boleh mengaji. Tak ada masa, dia jadi kalau tak ada punca, tak ada mengaji. Minta kat Tuhan bagi kekuatan nak pergi mengaji. Kadang-kadang ada masa tapi tak kuat nak pergi mengaji. Kita ni nak minta kat Tuhan satu, supaya Tuhan panjang umur. Pasal apa panjang umur? Bukan sebab nak seronok, tak larat seronok dah. Seronok ni tak larat dah tuan-tuan. Bukan dia umur kita dah nak seronok ni. Nanti kita baca mukadimah di masjid mana-mana, hadis cerita tentang penduduk Madinah zaman Nabi. Penduduk Madinah zaman Nabi bila umur masuk 40, mereka stop dah. Hak jenis-jenis nak seronok, nak cari duit lebih-lebih ni semua stop. Mereka kerja pada kadar nak hidup saja. Hak lebih daripada tu untuk agama dah. Pasal apa? Lebih 40 darah tinggi main. Allahu Akbar, takut tuan-tuan. Nak dengar-dengar kawan kita, umur kita, Tato nak pelantak dia hospital tu, duk tunggu hari nak operate. Pasal apa? 3 saluran nak pergi jantung dah blokis dah. Umur kita tengok dia badan slim melok je, tapi duk pelentang di kaki hospital, duk tunggu lagi 3 hari nak operate. Kita pun duduk satu macam yang takut.
Pergi dekat pas lab, cek darah tengok. Cek dia lagu duk abang kolesterol tinggi bukan main. Ya Allah kata, lepas dia masuk wad, kita pula masuk itu. Umur dia main 40 dia duk main. Maksudnya apa? Maksudnya ni semua ni kad kuning lah. Kalau dalam FIFA kita kad kuning lah. Dia main umur 40 kad kuning lah duk main ni. Dengar kata sakit, dengar kolesterol tinggi, dengar sakit jantung, dengar darah tinggi, kad kuning lah ni. Kad kuning ni maksud dia apa? Maksud dia main lagi mau lebih hati-hati lah. Dah orang lagi sekali keluar. Maknanya bila dia main kad kuning ni, mengaji mau lebih, semayang mau kuat, puasa sunat mau duk buat. Ini cerita kad kuning ni yang ni lah. Cerita kad kuningnya ni lah. Takkan dah dapat kad kuning nak duduk ya-ya-ya seronok lagi. Ini silap. Ini percaturan yang silap. Tuan-tuan, dia nak abang satu saja. Nabi abang kat kita, start kata mati tu, itulah permulaan hidup kita yang abadi. Bukan habis cerita dah. Mati itu permulaan kepada hidup yang abadi, hidup yang kekal. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kita sesungguhnya kubur tu adalah rumah pertama bagi alam akhirat yang kekal. Barang siapa yang naja, Nabi kata, barang siapa yang berjaya, maka apa yang dia akan jumpa selepas daripada kubur mudah bagi dia. Kalau takdir kata kita mati hari ni, kita mati hari ni, kita masuk kubur. Kita masuk kubur kita ni, raudhatun min riyadil jannah. Macam orang duk semayang mayat minta kat kita ni. Kita mati, duk ada dalam keranda no. Orang hak semayang mayat ni duk minta kat kita. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur dia ni satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Wala taj'al qabrahu, dan janganlah kamu jadikan kubur dia ni hufratun min huffarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka Allah. Ni orang ada semayang mayat kita ni minta hak tu kat kita. Sat lagi habis semayang mayat, orang bawa mayat pergi bubuh dalam liang, bubuh kambui saja kita tahu kubur kita nak jadi apa. Kalau kambui saja, orang langkah tinggal saja kubur kita 3 kali, mai muka nakir, ma rabbuka, kita jawab elok. Semua soalan jawab elok. Maka habis soalan itu, malaikat akan minta dekat Allah supaya diberi kesenangan dekat kita. Allah akan memerintahkan supaya kubur itu diluas seluas 70 hasta untuk kita. Bila dah dapat yang tu, tuan-tuan, Nabi kata fama ba'dahu aisara minhu. Bermakna apa yang dia nak jumpa selepas daripada kubur ni adalah sesuatu yang memudahkan bagi dia. Dalam kubur okey, lepas tu okey, Nabi kata. Tapi kalau dalam kubur tiba-tiba Allah perintahkan kubur suruh himpit kita sampai berselisih tulang. Nabi bila cerita, Nabi buat jari macam ni dekat sahabat. Nabi kata ada manusia yang masuk kubur, Allah perintahkan kepada kubur supaya bersedaging di antara kubur dengan manusia. Maka berselisih tulang manusia itu, Nabi buat jari macam ni dekat sahabat. Berselisih tulang rangka dia macam tu. Nabi kata jaga baik-baik. Fama ba'dahu ashadda minhu. Maka apa yang dia nak jumpa selepas daripada dalam kubur tu, semua susah bagi dia. Nabi kata. Kubur sangkut, semua lepas tu sangkut. Di padang mahsyar susah, titi siratal mustaqim susah. Segala-galanya akan jadi susah bagi kita. Yang ni siapa tak boleh tolong siapa. Kita tolong diri kita sendiri. Kita mengaji, kita perbaik diri kita, kita perbaik keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Kita tak mau mengaji, kita perosak diri kita, kita perosak anak bina rumah tangga kita, Allah Subhanahu wa taala akan azab kita. Macam tu aja. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tuhan kata kalau kamu buat baik, sesungguhnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat jahat, maka kamu terima akibat dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berkat betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada malapetaka yang mungkin menimpa manusia. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa amruki biyadik. Soalan, apakah hukum
orang yang mengamalkan ilmu dinding diri yang diterima dari orang tuanya, dan adakah kaitan dengan sakratul maut? Sekian, terima kasih. Saya tak faham benda-benda macam ni. Pokok pangkalnya ialah benda-benda macam ni ada dalam agama mengakui tentang wujudnya golongan yang mengambil jin, iblis, syaitan dan sebagainya jadi khadam dia. Benda ni diakui oleh agama. Tuan-tuan balik buka surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin, Tuhan ada cerita tentang manusia yang selalu duk minta tolong dengan jin. Kan? Cerita tentang manusia ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang minta tolong daripada kalangan jin, maka akhirnya perbuatan dia hidup berkawan dengan jin ni menambahkan jahat pada diri dia. Ayat ni menunjukkan bahawa ada manusia yang masa hidup atas dunia dia hidup berkawan dengan makhluk-makhluk ni. Kan? Dulu-dulu kita dengar cerita lah, dia ambil khadam daripada jin, suruh jaga dusun rian dia dan sebagainya. Yang kemudiannya bila dia nak mati, benda-benda ni semua nak tuan baru. Maka anak dia terpaksa memikul tanggungjawab membelah makhluk yang dibelah oleh orang tua dia dulu. Benda-benda macam ni Quran dah bagi tahu. Fazaduhum rahaqa. Dia hanya akan tambah jahat dalam diri kita. Tak ada kebaikan pada manusia yang hidup guna benda-benda ni semua. Oleh kerana itu, bagi siapa-siapa yang ada terlibat dengan benda-benda macam ni, kalau ada orang boleh tolong buang benda-benda macam ni, buang-buanglah. Kalau ada orang boleh buangkan benda-benda ni daripada, buanglah. Dalam masyarakat kita ni dia kata ilmu syakar. Banyak anda. Banyak. Ada telefon. Banyak ni benda macam ni. Telefon kita pun tak tahu nak kata macam mana. Kan? Macam-macam cara nak cerita lah. Kan? Ada yang masa pak dia hidup semua okey. Bapak mati aja, anak-anak jadi bergaduh. Bergaduh sampai peringkat tak boleh tengok muka. Abang tengok muka adik bergaduh, bukan bergaduh bukan lain ni, bergaduh bergomai, bertumbuk. Ada yang sampai peringkat macam tu. Mak ni ambil telefon, angkat telefon, nak telefon tanya ustaz mana kalau minta tolong. Adik beradik duk bergaduh ni, mai ambil telefon katok kepala mak. Masuk hospital. Orang banyaklah, kes-kes macam ni cukup banyak. Jadi jangan mulakan benda yang tidak baik ini kerana dia membawa kesan yang sangat tidak baik. Quran abang awal-awal dah. Kan? Quran abang awal-awal dah. Oleh kerana manusia langgar apa yang Quran abang, maka manusia terima pada daripada langgar dia. Jadi bagi orang yang dah terlanjur dengan benda-benda macam ni, ikhtiarkanlah supaya benda-benda ni dihentikan. Tak ada kebaikan, tak ada kebaikan sama sekali. Baik, adakah dia berkaitan dengan sakratul maut? Wallahu a'lam. Cuma daripada hadis-hadis dapat kita faham bahawa orang yang nak mati ini, apa yang dia buat atas dunia akan mengganggu dia masa dia nak mati. Iblis lah, iblis akan ingatkan dia balik kepada benda-benda yang tak elok dia pernah buat atas dunia. Dekat nak cerai nyawa tu, dekat tu dia nampak, mata dia nampak macam-macam tu. Zaman umur 20-an, zaman jahat dulu ni, nampak balik. Zaman umur 30-an, dia buat naya orang, nampak balik. Zaman Allah bagi dia nampak balik. Bila dia nampak tu, itu adalah gangguan ketika sakratul maut. Tuan-tuan, saat sakratul maut ini sangatlah genting. Orang yang boleh selamat di dalam sakratul maut ni, dalam saat sakratul maut ni, ini orang yang sangat beruntung. Dan tidak kurang orang yang dah last moment, dah very last moment, dia tergelincir, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Takut tuan-tuan, benda macam ni takut, siapa pun takut. Saya tak tahu apa kesudahan hidup saya, tuan-tuan tak tahu apa kesudahan hidup tuan-tuan, semua orang tak tahu apa kesudahan hidup dia, siapa pun tak tahu. Cuma kita semua kena minta dekat Tuhan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta ya Allah,
biarlah ending hidup kita ni dalam keadaan yang baik. Baik maksudnya Islam kita tak cerai daripada kita, dan kita dalam keadaan penuh beriman dengan Allah. Mati dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah, mati dalam keadaan macam tu. Dapat yang tu, itulah kemuncak kepada perjuangan kita di atas dunia ni. Itu kemuncak dia. Jadi itu sebab dalam Islam tidak ada ruang untuk kita nak bercakap bangga, sombong, tak ada ruang. Kita hina orang tak boleh hina habis-habis, sebab kita tak tahu tahkah orang yang kita hina kesudahan dia mulia di sisi Tuhan. Tahkah kita yang rasa mulia duk menghina orang ni, tahkah kesudahan kita itu buruk di sisi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam Islam tidak ada ruang untuk kita sombong, untuk kita pukul dada, mengatakan kita terbaik daripada hadu-hada. Tak ada ruang tuan-tuan. Jadi Islam dia mengajak kita suruh insaf. Suruh insaf, insaf diri kita. Kita pun bukan baik sangat, banyak dosa kita buat dulu. Terampunkah dosa-dosa kita buat dulu? Cukuplahkah ibadat yang kita duk buat hari ini? Kita mau duk muhasabah benda ni, tanya diri kita selalu, insya-Allah kita jadi orang baik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sesuatu yang tidak baik. Yang baik daripada Allah, tak baik itu silap dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.